bersama-sama dengan pendengar kita. Dan hari ini tak lain tak bukan, kita ada YB Dr. Azman Ibrahim, iaitu merupakan Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan Komoditi dan juga Pembangunan Luar Bandar Terengganu. Selamat datang YB. Selamat datang YB. YB tak berada di konti lah. Saya tak pakai face sheet hari ni, tak apa kan? Tak apa, tak YB apa. seorang tak apa. Seorang tak apa. Jadi Okey, saya okey. suruh Pia buka pintu tadi, bukan YB nak datang ke konti. Walaupun YB sekarang ni berada di Terengganu juga, tapi akibat daripada pandemik COVID-19 ya YB tak dapat bersama dengan kita lah di konti pada petang ini. Tapi tak mengapa YB, yang paling penting adalah maklumat yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada pendengar-pendengar khususnya Malaysia FM yang berada di sekitar pantai timur Kelantan, Terengganu dan juga Pahang haruslah mengetahui sesuatu daripada YB. Jadi YB, apa perkembangan terbaru YB pada ketika ini? YB sihat tak YB? Alhamdulillah, sihat seadanya dan nampak pun PKP pun dah hampir menutup tirainya dan kita harapkan semoga selepas daripada PKP yang beralih kepada PKPB dari segi pergerakan khususnya aktiviti seharian rakyat kita nak cari makan akan lebih mudah dan dipermudahkan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi YB melihat adakah langkah itu adalah langkah yang terbaik setakat ini daripada PKP ke PKPB. Namun kita tidak boleh lagi dibenarkan untuk merentas negeri dan juga daerah. Jadi apakah YB, pandangan YB sendiri secara peribadi, adakah langkah itu berkesan kerana kita tidak lagi orang kata radius 10 km jarak untuk kita pergerakan kita untuk sehari itu telah pun dimangsuhkan. Jadi sekarang ini hanyalah tidak dibenarkan untuk merentas daerah dan juga negeri saja. Jadi pandangan YB sendiri atas langkah yang sekarang ini digerakkan oleh kerajaan. Ya, satu langkah yang sangat baik. Walaupun manusia ini perlu bergerak dan kita tidak boleh berhenti daripada bergerak, tapi ada ketikanya pergerakan ini perlu dibataskan demi untuk kepentingan yang lebih besar dan ini adalah langkah sementara. Semoga kita semua bersabar dan insya-Allah apabila wabak ni telah sampai pada satu tahap yang membolehkan kita bergerak dengan lebih bebas, tentu sekali kerajaan akan mengambil langkah dan tindakan yang sepatutnya. Jadi sabar semua, jangan tergesa-gesa, jangan lorak. InsyaAllah kita jaga kita. Orang kata jangan gaduh-gaduh. Nanti insya-Allah kata sabar yang kita menanti-nanti ni adalah lebih manis hasilnya. Okey. Jadi kita kena semua sabarlah. Kita harapkan ini adalah yang terbaik untuk semua. Okey. Jadi baiklah YB, kita berbalik kepada tajuk kita hari ini. Kita tengok difahamkan kerajaan sekarang ni sedang mengkaji tindakan terbaik bagi menyelesaikan rintihan nelayan yang tidak berlesen yang menyulitkan mereka untuk mencari rezeki. Jadi mungkin YB boleh kongsikan apakah faktor utama nelayan-nelayan tidak memiliki lesen dan apakah pentingnya lesen itu buat mereka? Alhamdulillah, soalan Pia ni soalan yang kena pada masanya dan saya pun baru terima satu fax daripada HQ Jabatan Perikanan Malaysia yang terletak di Putrajaya yang memaklumkan bahawa daripada 800 permohonan lesen nelayan sampan yang diangkat oleh kerajaan negeri bagi pihak nelayan kita telah diluluskan sebanyak 600 lesen. Alhamdulillah. Satu gambaran berita yang sangat baiklah untuk kita semua YB. Jadi kalau kiranya dalam tempoh lebih daripada 30 tahun inilah jumlah kelulusan terbesar yang diberikan dalam masa setahun. Biasanya dalam setahun adalah dalam 10, belas lesen begitu saja yang diluluskan. Tapi tahun ini kerajaan negeri memandang serius dan telah mengambil satu tindakan yang sangat drastik bagi kita menyelesaikan isu nelayan yang tidak berlesen. Khususnya nelayan sampan zon A. Yang rata-rata mereka berada dalam kelompok B40. Jadi bila tak ada lesen, implikasinya yang pertama sekali macam kita bawa kereta motor tak ada lesen lah. Mata melilau tengok kalau ada polis, ada JPJ, ada roadblock. Maknanya bekerja dalam keadaan takut-takut. Yang kedua, kalau berlaku apa-apa kemalangan atau bencana di laut, mereka tidak berhak untuk memohon apa-apa bantuan bencana sekalipun. Yang ketiga, mereka tidak layak dapat subsidi minyak, sama ada subsidi petrol ataupun subsidi diesel, dan yang seterusnya mereka
tidak daya untuk dapat allowance sara hidup nelayan. Jadi kiranya hak-hak yang sepatutnya diperoleh kepada mereka sebagai seorang nelayan tulen, mereka tak dapat. Nah, dan mereka ni sebenarnya bukan nelayan rekreasi dengan makna nelayan suka-suka. Sebahagian daripada mereka telah turun ke laut sejak daripada muda sampai ketua masih tidak memiliki lesen. Kerana itu kerajaan negeri Terengganu telah mengambil satu langkah yang kalau mengikut maklumat daripada Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia, inilah satu langkah drastik pertama yang diambil oleh kerajaan negeri, menubuhkan jawatan kuasa task force, menghimpunkan jabatan-jabatan berkepentingan, antaranya Jabatan Perikanan, LKIM, Persatuan Nelayan Kawasan, dengan kerajaan negeri bertindak sebagai pemudah cara. Dan kita tangani isu ni daripada akar umbi dia, mencari pokok pangkal permasalahan, dan akhirnya kita senarai akhir lebih kurang 800 nelayan sampan Zon A Negeri Terengganu yang belum memiliki lesen, dan kerajaan negeri tolong angkat permohonan bagi pihak rakyat kita. Ini tak pernah dibuat. Biasanya nelayan sendiri yang akan mohon bagi diri masing-masing. Ini kerajaan negeri tolong mohon. Dan Alhamdulillah hari ini kita telah mendapat fax daripada Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, khabar gembira untuk nelayan kita, daripada 800, 600 telah diluluskan. 200 lagi tu insya-Allah kita akan tengok mungkin ada isu-isu berbangkit yang perlu tindakan susulan, kenapa masih tidak dapat diluluskan. Baiklah. Jadi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah satu perkabaran yang sangat menggembirakan khususnya kepada nelayan pada ketika ini. Jadi kepada anda semua yang baru saja tune in ke Manis FM pada ketika ini, kita sekarang ini bersama dengan YB Dr. Azman Ibrahim selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Makanan, Perladangan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Terengganu, dengan topik yang kita bawakan pada petang ini adalah cabaran sektor perikanan dalam norma baharu. Dan saya juga mengajak anda semua untuk berinteraksi terus bersama dengan kami. Caranya sangat mudah. Anda perlu saja ke Facebook Live Manis FM, dan kat situ anda boleh saja nak mengajukan soalan untuk kita utarakan kepada YB pada petang ini. Jadi YB, saya tertarik apabila YB menerangkan antara kepentingan sebenarnya untuk nelayan ini memiliki lesen. Jadi kita ketahui bahawa wabak COVID-19 ini telah pun melanda kita hampir daripada setahun. Jadi urusan sebenarnya kebanyakan daripada urusan dijalankan melalui cara atas talian pada ketika ini dalam kita memutuskan rantaian COVID-19, dan usaha itu sekarang ini dilihat sebagai berkesan kerana kadar kes sekarang ini kalau kita lihat trendnya menurun. Jadi setakat ini YB, kalau kepentingan lesen itu, adakah cara dan juga kaedahnya bagi nelayan yang ingin memohon, adakah dibenarkan untuk berurusan secara atas talian YB? Permohonan lesen setakat ni tidak secara atas talian, tapi walaupun begitu kita telah bantu untuk mempermudahkan bagi nelayan-nelayan yang tidak berlesen agar pergerakan mereka dalam memastikan rantaian bekalan makanan terus berjalan dapat dilangsungkan walaupun dalam situasi PKP. Sebab itulah dalam sidang media minggu lepas, kalau tak silap saya, menteri yang berkenaan telah memaklumkan sektor perikanan rekreasi dibenarkan. Dalam konteks Terengganu, bila kita sebut perikanan rekreasi, dia bukan makna pergi candak sotong suka-suka, bukan makna pertandingan memancing, bukan makna memancing sebagai hobi hujung minggu, tapi perikanan rekreasi ni ialah nelayan-nelayan tulen yang kerja mereka cari makan di laut, tetapi mereka tidak memiliki lesen. Jadi kalau ditahan di sekatan jalan raya, anggota keselamatan bertugas minta bukti dan dokumen yang membuktikan mereka adalah nelayan, jawabnya mereka tak mampu nak kemukakan. Kerana itu isu ni kita telah timbulkan dalam mesyuarat jawatan kuasa keselamatan negeri agar dipermudahkan supaya nelayan-nelayan kita walaupun mereka tidak berlesen, mereka boleh bergerak melintasi sekatan jalan raya bagi tujuan mereka cari makan. Dalam masa yang sama, kita juga mengambil tindakan sebagaimana yang saya cerita tadi untuk selesai isu-isu pelesenan. Jadi serampan dua mata lah kira. Isu pelesenan kita selesaikan dalam masa yang sama. Sebelum daripada selesai, kita nak supaya pergerakan nelayan kita dalam konteks rantaian bekalan makanan berterusan dan tidak tersekat. Okey, baiklah YB.
Jadi kalau kita tengok, kita tahulah Terengganu sebenarnya salah satu negeri yang begitu committed terhadap para nelayan, juga para petani kan. Jadi baiklah, difahamkan Terengganu merupakan satu-satunya negeri yang menyumbang dana sendiri untuk digabung jalin dengan peruntukan kerajaan pusat sejak tahun 2019 ni. Jadi apakah program-program yang bakal diadakan untuk memperkayakan sumber marin dan perikanan darat tahun ini bersempena Tahun Pertanian Negeri Terengganu? Mungkin YB boleh kongsikan sedikit dengan kami semua. Okey, baik. Apa yang Fia sebut tadi memang satu fakta lah. Memang satu fakta di mana ada beberapa skop tugas yang sebenarnya berada di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan, tetapi di atas dasar tanggungjawab negeri Terengganu turut menyumbang, di antaranya program memperkayakan sumber perikanan dalam bentuk melabuhkan tukun, melabuhkan unjam, dan juga program pelepasan benih ikan dan juga hasil aquaculture lain ke perairan. Antaranya kita lepaskan benih udang galah dan pelbagai spesies ikan. Jadi pada tahun lepas, untuk program memperkayakan sumber perikanan, kerajaan persekutuan menyumbang sebanyak 200,000. Kerajaan negeri menyumbang sebanyak 300,000. Jadi setengah juta. Pada tahun 2021, sempena dengan Tahun Pertanian Terengganu, yang kerajaan persekutuan nak sumbang, kita tak pasti lagi. Tetapi yang kerajaan negeri sumbang daripada 300,000 kita naikkan menjadi 1.2 juta. Jadi peningkatan kira-kira 4 kali ganda, yang menggambarkan kesungguhan dan keseriusan kita untuk memperkayakan sumber perikanan. Sebab sebenarnya masalah nelayan kita, bila kita turun bertemu dengan mereka di pengkalan-pengkalan di jeti, masalah mereka bukan tak ada pukat, masalah mereka bukan tak ada bubu, masalah mereka laut kita tak berapa ada ikan. Jadi bila tak berapa ada ikan, kalau kita bagi pukat atau kita bagi bubu, macam masalah lain kita pergi jawab lain. Jadi biarlah langkah yang kita ambil itu seiring dengan situasi sebenar di lapangan. Sebab itulah dalam tempoh 2 tahun yang pertama, kalau tengok kerajaan negeri tak banyak buat program sama ada bagi pukat, bagi bubu, bagi input-input nelayan lain, kerana bukan itu masalah mereka. Masalah mereka ialah nelayan kita menangkap di satu kawasan perairan yang sumber perikanannya telah berada pada kuk amaran warna merah, maknanya telah sangat terancam. Kerana itulah kita banyak labuhkan tukung, labuhkan unjam, buat rumah ikan. Kita nak supaya ikan balik semula ke perairan Terengganu dan menjadi sumber rezeki bagi nelayan kita. Jadi Babi, kalau kita lihat berbalik kepada apa yang melanda dunia dan juga Malaysia pada ketika ini, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 bermula pada tahun 20. Jadi untuk tahun 2020 juga, Terengganu juga tidak terkecuali untuk mencapai sesuatu yang boleh dibanggakan. Antara lain, Terengganu adalah antara negeri yang berada di kedudukan teratas dari segi pengeluaran benih ikan kerapu hybrid dan ikan siakap, dengan keseluruhan pengeluaran hampir 1 bilion ekor hingga November 2020. Jadi apa komen YB tentang ini, YB? Ya, Alhamdulillah. Walaupun dari segi perikanan marin, mana perikanan tangkapan daripada laut, Terengganu berada dalam kedudukan kelima lebih kurang, yang berada dalam kedudukan pertama negeri Perak. Kita walaupun negeri pesisir pantai paling panjang di semenanjung Malaysia, kita tidak berjaya mendapat top 3 lah, kita duduk dalam top 5 kiranya. Tetapi kita fokus kepada sektor lain, iaitu sektor aquaculture, di antaranya sektor pembenihan hatchery. Yang kita fokus yang bernilai tinggi ialah kerapu hybrid dan juga siakap. Kerapu hybrid ni gabungan daripada kerapu harimau dengan kerapu kertan. Dia digabungkan jadi kerapu hybrid. Sebab kerapu harimau ni ada ketahanan yang tinggi tapi lambat besar. Kerapu kertan cepat besar tapi ketahanan rendah. Jadi kita nak satu spesies hybrid yang cepat besar dan ketahanan dia tinggi. Maka kita gabungkan di antara harimau dengan kertan jadi kerapu hybrid. Dan Terengganu adalah
negeri teratas dari segi pengeluaran benih kerapu hybrid dan juga siakap. Dan tahun ni insya-Allah kita akan fokus lagi. Di antaranya beberapa pusat asuhan pembenihan ikan marin yang berada di daerah Setiu yang dalam keadaan terbengkalai, tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya. Kita akan buat proses baik pulih dan juga manfaatkan secara optimum. Dan kita yakin negeri Terengganu akan terus ke depan dalam sektor ini insya-Allah. Okey, jadi kalau kita dengar kan, saya rasa saya pastilah pendengar-pendengar pun turut macam turut angguk. Rupanya begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri bagi membantu para nelayan ni kan, bagi kita terus ada sumbernya itu. Okey, baiklah. Nak tanya sedikit pandangan YB tentang impak dan juga kesan peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari sudut ekonomi pula. Boleh YB terangkan? Peruntukan kepada sektor pertanian untuk tahun 2021 peruntukan terbesar dalam tempoh 3 tahun kami berada di Wisma Darul Iman. Untuk tahun 2019, bajet kepada sektor pertanian ialah 5 juta. Tahun 2020, bajet sektor pertanian naik sikit jadi 8 juta. Tahun 2021, tahun ni sempena dengan tahun pertanian Terengganu, bajet meningkat kepada 25.3 juta. Jadi peningkatan yang sangat ketara menggambarkan bagaimana kesungguhan kerajaan negeri untuk meletakkan sektor pertanian pada satu posisi yang terhormat. Kalau kita tengok laporan Jabatan Perangkaan Malaysia dalam bab sosioekonomi negeri Terengganu untuk tahun 2019 dilaporkan KDNK negeri Terengganu menunjukkan peningkatan daripada 2.8% kepada 3.3%. Dan peningkatan ini didorong oleh dua sektor. Yang pertama sektor perkhidmatan, yang kedua sektor pertanian. Jadi sektor pertanian telah menjadi salah satu di antara dua sektor yang menyumbang kepada peningkatan KDNK negeri Terengganu. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Tahun 2018 kedudukan kita negatif 2.5%. Jadi tahniah negatif atas usaha yang dilakukan oleh YB. Atas usaha pada tahun 2019 naik jadi 6%. Jadi kita telah berjaya tukar angka negatif kepada angka positif. Tak banyak tapi perjalanannya jauh bermula daripada langkah pertama. Jadi kita jangan bila naik tangga tu terus anak tangga di atas nanti dia jatuh golek. Kita langkah satu-satu insya-Allah. Apa yang pastinya adalah kita mendaki, itu yang paling penting. Jadi YB berbalik kepada kolerasi kita bercakap tentang kepentingan lesen ini. Kita nak memastikan kesemua nelayan yang berada di Terengganu ini mempunyai lesen. Dan kita nak mengibatkan macam pepatah mengatakan setitis air dilautkan, segumpal tanah itu digunungkan. Jadi usaha yang perlu digambling bersama dalam memastikan setiap nelayan ini memiliki lesen. Jadi mungkin ada di kalangan nelayan-nelayan ini yang memandang enteng tentang lesen ini. Jadi boleh YB terangkan antara sebab mengapa nelayan ini tidak tertarik ataupun tidak berminat untuk mendapatkan lesen YB? Saya melihat bukan nelayan yang tidak berminat untuk mendapatkan lesen, tapi ada kesukaran-kesukaran yang dilalui dalam proses permohonan dan sebagainya menyebabkan mereka gagal mendapatkan lesen. Dia bukan macam orang bawa kereta saja-saja suka-suka bawa kereta, tak pergi ambil lesen. Saya boleh katakan hampir keseluruhan nelayan sebenarnya berusaha untuk memiliki lesen. Tetapi titik bagaimana turning point itu berlaku, dia tidak berlaku sebelum daripada ini. Alhamdulillah bila kerajaan negeri mengambil langkah menjadi pemudah cara, duduk di tengah, panggil semua jabatan-jabatan berkaitan. Lesen ni kuasa Jabatan Perikanan, tapi yang jaga nelayan ialah LKIM. Kemudian yang bertanggungjawab dari segi persatuan ialah Persatuan Nelayan-Nelayan Kawasan. Jadi semua ni pihak berkepentingan kerajaan negeri panggil duduk sekali. Sebelum ni rupanya mereka tidak pernah duduk sekali untuk menyelesaikan isu yang sebenarnya saling bersangkutan dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Jadi titik pertemuan inilah yang telah diusahakan oleh kerajaan negeri dan kita berjaya. Bila kita berjaya dalam
pertama, insya-Allah saya selalu sebut dalam pertemuan-pertemuan dengan nelayan dalam beberapa program sebelum ni, yang tercicir jangan sedih, jangan nangis. Kita akan proses untuk fasa kedua boleh insya-Allah. Okey, baik Wabi, saya nak tanyakan satu soalan yang lari sedikit dengan tajuk kita. Tapi saya nak tanya YB, dalam pemandangan YB lah, pada pandangan YB, adakah sekarang ini orang panggil golongan muda ini tertarik untuk menyertai pertanian dan juga perikanan ini? Bagaimana pula pandangan YB untuk menarik lebih ramai generasi muda untuk menyertai pertanian dan juga perikanan? Yang ni kita kena buat satu sesi khusus. Sesi khusus untuk kita bercakap tentang pelibatan orang muda dalam sektor pertanian. Tapi kalau boleh saya simpulkan, sekarang ni anak-anak muda tidak lagi melihat pertanian ialah bidang orang gagal. Suatu ketika dulu Fatia, orang jadi petani ni siapa? Yang tak dapat periksa. Tak boleh masuk EU, tak boleh masuk mata, tak boleh kerja kerajaan, maka tak ada arah nak pergi, kita jadi petani lah. Sekarang ni anak muda sudah melihat pertanian adalah satu kerjaya. Dan saya sangat optimis bila program-program dialog pertanian, diskusi pertanian, kita turun ke lapangan. Biasanya kalau sebut pertanian, mereka yang berumur 5 series ke atas yang hadir. Sekarang ni yang hadir ialah anak-anak muda dan sebahagian daripada mereka berkelulusan tinggi. Bila anak-anak muda yang menyertai sektor ni, anak muda ni orang yang ada semangat, ada kesungguhan. Dalam masa yang sama mereka masih dikurniakan tenaga yang kuat, dan orang muda ni dia nak maju jauh ke hadapan sebab mereka melihat masa depan yang masih jauh dan masih panjang. Kerana itulah bila orang muda mula melihat pertanian adalah satu kerjaya, maka saya yakin insya-Allah posisi sektor pertanian negeri Terengganu kita mampu tempatkan pada posisi yang terhormat dalam jangka masa terdekat ni. Saya setujulah dengan kata-kata YB. Memang kita kena ada satu sesi khas sebab begitu menarik untuk kami semua pun turut tahu juga. Betul. Cuma sekali golongan muda yang merupakan tiang dan juga antara aset penting untuk memacu negara pada masa yang akan datang. Jadi YB, secara keseluruhannya kita telah pun sampai ke penghujungnya YB. Rasa sekejap saja masa bersama dengan YB pada hari ini. Jadi YB, secara kesimpulannya, boleh YB terangkan ataupun boleh YB kupaskan antara pesanan YB terhadap semua yang mendengar, terutama sekali golongan nelayan pada ketika ini YB. Dan juga mungkin harapan sektor pertanian adalah satu sektor yang sangat murni. Walaupun kesihatan kita perlu jaga, manusia ni selepas daripada sihat, yang kedua dia nak makan. Sebab itulah saya serius memperjuangkan dari awal PKP pada bulan Mac 2020 yang lalu, supaya rantaian sektor pertanian tidak boleh disekat sama sekali. Dia perlu terus berjalan dan perlu terus bergerak. Perkara-perkara lain mungkin boleh kita kompromi, tapi dalam bab sektor yang menghasilkan bekalan makanan kepada manusia, yang ni kita tak boleh sekat. Sebab tu kami sebut petani-petani ini juga adalah frontliners. Frontliners kita yang berada di saf hadapan, bekerja dalam satu sektor yang sangat murni bagi menyuap. Kalau di negeri Terengganu ada lebih daripada 1.2 juta mulut yang perlu disuap dengan makanan. Dan makanan ni dia tak mari daripada skru, dia tak mari daripada pasir, dia mari daripada sektor pertanian. Dan terima kasih kepada semua petani, penternak dan nelayan negeri Terengganu yang memberikan sokongan padu. Kita adalah satu keluarga besar dan saya tidak mungkin boleh berjaya seorang diri tanpa sokongan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Jadi YB, sebelum kita mengakhiri ini, jadi kita ketahui bahawa Malaysia pada hari Ahad ini akan menerima vaksin pertama sampai di bumi Malaysia ini. Jadi pada ketika ini YB, kita di Manis FM kerap kali untuk menasihati pendengar-pendengar kita supaya tidak menyebarkan berita yang tidak sahih berkaitan dengan vaksin ini. Jadi pesanan YB sendiri antara juga individu yang terawal untuk menerima vaksin ini, mungkin boleh nasihatkan terhadap pendengar-pendengar kita. Mungkin dia nak nasihat daripada YB sendiri untuk memastikan tiada lagi sebenarnya isu-isu yang membabitkan berita yang kurang sahih ataupun berita yang sebenarnya untuk menakutkan lagi orang lain tentang vaksin COVID-19 ini. Jadi YB sedikit boleh terangkan kepada pendengar-pendengar kita. Yang ni bukan bercakap atas kapasiti esko pertanian, tapi bercakap atas kapasiti seorang doktor. Jadi dalam sesuatu perkara, dengarlah daripada yang pakar. Kalau kita kutip semua maklumat di tepi jalan, kemudian maklumat tu kita sematkan sebagai satu pegangan kita, banyak perkara dia akan jadi huru hara. Jadi itulah, dengar daripada mereka yang pakar. Dan saya sendiri telah
mendaftarkan nama sebagai salah seorang frontliner yang akan menerima vaksin untuk sesi pertama. Kami Exco yang berhormat dikira sebagai frontliner yang akan kena cocok dulu sebelum orang lain kena cocok. Jadi terima kasih YB atas Mhm. pesanan yang diberikan, cukup padat walaupun ringkas tetapi cukup memberikan orang kata satu ilmu baru untuk kita semua dalam kita tidak lagi sebenarnya perlu untuk menyebar berita-berita yang kurang sahih. Jadi Yang terima kasih. mana ragu-ragu tu dah tak perlu ragu-ragu dah. YB sendiri pun dah cakap dari segi kapasiti seorang doktor juga. Ya, jadi YB terima kasih sekali lagi saya ucapkan Sama-sama. kepada YB Dr. Azman Okey. Ibrahim selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Makanan Perladangan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Terengganu dengan topik yang kita bawakan pada petang ini, cabaran sektor perikanan dalam norma baru. Jadi YB, ampun dan maaf daripada pihak kami jika ada sebarang salah daripada pihak kami. Jadi kami mengharapkan dan juga mendoakan agar kesihatan YB diberikan yang terbaik supaya dapat memberikan sesuatu lagi khususnya kepada kita semua yang berada di Terengganu ini. Semoga kita berjumpa lagi YB. Baik, insyaAllah. Terima kasih YB. Assalamualaikum YB. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita telah pun bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini dengan topik kita cabaran sektor perikanan dalam norma baru. Kepada anda semua yang baru sahaja bersama dengan kami pada petang ini, yang terlepas mungkin dah dengar-dengar tu dah ucapan YB atau pesanan YB di akhir dah pun. Jadi kepada anda semua yang nak dengar daripada awal sehinggalah ke akhirnya, ada cara yang mudah untuk anda pergi saja ke Facebook Manis FM.